Okey dah kan? Dah. Dah rekod kan? Okey, baik. Dah. Alright. Okey, recording ni bukan apa lah. Nanti yang mana nak rujuk semula boleh pergi tengok YouTube lah. Saya akan upload ke YouTube. Okey, baik. Kita dah ada lebih kurang ke 40 orang. Okey, dah tu mas. Baik, nombor 1. Soalan ini adalah soalan tak jawab apa ni ya? Soalan tak jawab apa ni? Set. Soalan set lah. Ya, soalan set ni kita Set. melibatkan lakaran saja. Jadi saya ada kaedah yang saya selalu pakai je ni adalah selalu kaedah nombor lah. Tapi kalau soalan terlampau mudah tak payahlah buat kaedah nombor tu. Macam A ni dia minta soalan dia J persilangan K. Yang mana kalau kita lihat secara mata kasarnya tu kita boleh nampak terus jawapan dia adalah yang ni. Okey. Ataupun katalah awak tak nampak. Saya boleh buat kaedah nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ramai orang tengah masuk, saya kena admit pula. Okey, baik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita tulis nombor yang terlibat dalam J. J tu ada 1, 2, 3. Untuk K kita ada 3, 4, 5. Lepas tu tanda ini adalah tanda apa? Saya ajar tu tanda apa tu? Masam adalah sama. Okey, masam sama. Maknanya apa saja yang sama lah. Jadi di sini kita nampak jelas yang sama adalah 3 dengan 3. Jadi kita nampak jelas 3 yang nombor 3 kat sini adalah yang kat 3 kat tengah ni lah. Jadi kita selorek yang kat tengah ni. Okey, dan awak pandang nombor-nombor yang ada kat sebelah ni. Itu kaedah penomboran lah. Yang ni kadang-kadang orang tak kerti apa, guna kaedah ni je. Okey. Baik. Untuk soalan yang B. Soalan B dia bagi J prime senyum semua K prime L. Okey. L pula. Ada masam sama kat situ kan. Dia ada masam L. Okey. Untuk soalan ini nak mudah macam tadi kita buat. Apa kita buat? Kita tandakan dengan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Selepas itu kita tulis kat J ni. J ni maksudnya bukan J ya. J prime ni maksudnya bukan J. So apakah huruf nombor yang bukan J? J 4. kat sini ya. Saya tukar color. Yang ni semua J. Semua yang duduk dalam ni adalah J. Jadi bukan J adalah 4 dan 5. Okey. Dan ini tanda senyum. Senyum semua. Senyum semua masam sama. Baik. K prime. Saya padam tanda ni. Baik. Untuk K prime pula. Apa maksud K prime? Maksud K prime adalah bukan K. Bukan K. Jadi semua kita bulat K ni. Jadi bukan K. Yang mana duduk luar daripada biru ni semua bukan K lah. Iaitu nombor yang kita nampak adalah nombor 1 dan 2. Betul? 2. Okey, 1 dan 2 adalah bukan K. Dan kita boleh, sebab ini adalah senyum semua, betul? Ini adalah tanda senyum semua. Maknanya senyum semua ni maknanya apa? Maknanya kita ambil semua. Maksudnya jawapan dia adalah 1, 2, 4, 5. Untuk ini. Kurungan. Okey. 1, 2, 4, 5. So, saya buat tanda yang ni, saya turun bawah. L. Dia masam sama L, betul? So, L ini, kita ambil semua yang nombor L kat situ. So, apa yang L? Saya padam kat sini. Okey, saya bulatkan L sekarang. Semua yang L kat sini. Betul ke saya buat ni? 2, 3, 4. Okey, betul lah kan? Jadi, saya ambil semua yang L. Apa yang L? 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Okey. L semua yang tu. Jadi jawapan akhir awak ni kita tengok je ni. Apa maksud ni? Apa maksud tu? Masam
Masam sama. Apa maksud masam sama? Yang sama lah. Apa yang sama? Satu dengan satu Dua. lagi. Cikgu. Dua dengan dua. Ya. Itu J. Hah? L Saya kat salah. tengah tu cikgu. Alamak. Oh betul lah. Saya salah bulat kan. Mana huruf L? 2, 3, 4. Oh salah. L yang ni. Nasiblah ada orang beritahu je. Sekejap. Nak padam. Tahu lagi tahu. Okey, sorry. Saya silap. L kat sini. Ni L. Okey. So L apa nombornya? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, sorry ya tadi. So saya perlu padam balik yang ni ya. Tulis balik. Kat sini adalah 1, 2, 4, 5. Okey. Sekarang dah betul lah? Betul. Okey, sekarang dah betul. Sekarang kita kena highlight yang sama. Highlight yang sama iaitu 2 dengan 2. Lagi apa? 4 dengan 4 dengan 4. 4. Okey. Itu je dah kan? Okey. Jadi, saya padam semua ni. Alamak. Tak payah padam. Nanti tak nampak nombor. So, nombor yang kita nak jawapan kita adalah apa? 2 dengan? 2 2 dengan 4 kan? So, di mana 2, 4? dekat luar. Di sinilah 2, 4 betul. Tadi ada 2, 1, 2, 4 kan? So, jawapan awak ni. 2 Betul ke jawapan ni? Betul. Okey, 1, 2, 4. Betul. Okey, itulah jawapannya untuk soalan 1. Jadi awak akan dapat full mark lah, 3 markah. Okey, saya harap awak boleh faham lah. Ha? Tak faham pun, kena tanya cikgu lah. Ha? Baik, kita akan teruskan ke soalan nombor 2. Baik, soalan nombor 2 ini kita ada problem sikit sebab dia ada, bukan problem macam mana lah, dia ada pecahan dekat situ. Jadi bila ada pecahan, ramai pelajar ni dia ada problem sebab nak menyelesaikan tu kan. Jadi, apalah, kita buatlah. Dia ada banyak cara untuk jawab soalan ni. Awak boleh guna kaedah apa? Pergantian. Pergantian Penghapusan. Okay, antara dua kaedah ni boleh-boleh lah. Okay, katalah saya guna kaedah mana-mana lah. Saya nak guna kaedah pergantian lah. Okey, tapi saya ada satu tabiat lah. Bila saya nampak 3 ni, pecahan ni selalunya saya akan hapuskan pecahan tu dengan mendarab dengan semuanya dengan 3. Mendarab semuanya dengan 3. Jadi awak akan dapat dekat sini, katalah ni adalah persamaan awak yang pertama, ini adalah persamaan awak yang kedua. Jadi bila saya darab semua dengan 3, tujuan saya darab dengan 3 adalah kerana saya nak hilangkan pecahan. Okey. Darab semua persamaan ini dengan 3, apa yang berlaku adalah awak akan dapat 3x tambah 4y sama dengan 3. Okey. 9. Betul lah? 9. Ya. Saya tengok tu. Saya cakap dengan orang kan. Okey. So 3x sama dengan 9. Lepas tu saya nak mudahkan keadaan, saya boleh je, tak mudah juga lah. Jadi pecahan juga. Boleh lah tapi dia tetap jadi pecahan juga. Maknanya soalan ni memang nak memang nak bagi kita susah juga lah. Tak apa. Tak apalah, kita buat jugalah sebab dah buat dah buat. Buat je lah. Sebenarnya tak buat pun tak apalah sebab dia jadi pecahan juga. Sebab awak akan dapat 9 tolak 4y per 3. Betul? So ini akan jadi awak punya x lah. Ataupun persamaan yang ketiga. Tetap pecahan lah. Jadi sebenarnya tak buat pun tak apa. Okey, tak apalah. Jadi ambil persamaan yang ketiga ni. Masuk ke dalam. Kita tak cakap satu orang ni. Masuk 3 masuk dalam. 1. Okey, masuk dalam 1. Jadi ambil nombor 3 iaitu awak tulis balik nombor 1 tu 2x tolak 3y tu awak tulis awak boleh tulis macam ni lah. Awak tulis 2. So x tu awak tulis ganti dengan yang kita dapat tu 9 tolak 4y
per 3. Okey. Cikgu kalau buat 3Y. 4 per 3Y, Macam mana? macam 9 tu bahagi terus dengan 3. Boleh. Boleh. Awak akan dapat 3 tolak 4 per 3Y. 3Y. Boleh? Dia akan dapat atas tu balik kan? Boleh. Awak akan dapat Masuk 3 dalam tolak. persamaan 2 lagi. Sebab saya nak buat macam ni sebab nanti nak masuk dalam persamaan. Tak apa, okey. Boleh tu. Saya, in fact, saya dah buat soalan ni. Saya dapat 3-4 cara yang boleh buat. Saya ada 3 atau 4 kaedah yang kita boleh selesaikan. Jadi setakat ni, boleh lah. Yang ni pun boleh. Yang awak cakap pun boleh. Okey. So, yang ni saya kembangkan. Dapat apa? So, awak akan dapat 18 tolak 8Y per 3 tolak 3Y sama dengan negatif 11. Okey, yang ni sekali lagi kita bermasalah juga ni. Tapi tak apalah. Kita darab bilangan 3 lah. Saya kan terlalu buat pangai tu. Darab 3. Semua darab 3. So, awak akan dapat 18 tolak 8Y tolak 9Y sama dengan negatif 33. So, awak akan dapat dekat sini negatif 33 tolak 18. Di sini awak dapat negatif 17Y. So, di sini awak akan dapat 8 tambah 3 11. Negatif 51 Y per negatif 17. So, awak akan dapat Y sama dengan tekan kalkulator sekejap. 3. Negatif. Tak betul ya 3? 3. 17. 3. Okey, 3. Good. Okey, jadi awak dapat Y3, awak nak dapatkan X, awak ganti ke dalam, masuk sini ya. So, awak gantikan, so X sama dengan 9 tolak 4Y, awak ganti dengan 3. Awak bagi dengan 3, jadi X sama dengan 9 tolak 12 bagi 3. 9 tolak 12 bagi 3. Betul ke saya kira ni? Negatif 1. Okey. So, awak dapat jawapan 1. Macam saya kata tadi, awak boleh guna pelbagai cara. Pergantian, penghapusan. Even pergantian pun awak boleh guna macam-macam style lagi. Bukan style ni saja. Awak tak darab 3 macam saya pun boleh. Okey, awak just ambil 4 per 3 ni saja pun boleh. Kan? Jadi yang penting jawapan dia kena betul lah. Dia tak kira awak guna jalan apa, kaedah apa. Asalkan jawapan dia betul. Okey. Saya sedang admit ramai orang ni. Sekejap. Okey, baik. Saya teruskan boleh? Boleh. Okey, saya teruskan. Saya nak suruh orang present pergi lambat lagi. Nombor 3. Baik. Soalan nombor 3 ni soalan berkaitan dengan persamaan kot. Persamaan linear kot, tak silap saya. Okey, jadi soalan dia adalah Amin dan Bob membeli beberapa keping coklat di pasaraya. Bob membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli Amin. Jadi Bob membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Jadi Amin ni akan jadi berapa? Katalah Amin kita tak tahu pun dia beli berapa. Tapi si Bob beli 2 kali ganda. Bob beli 2 kali ganda. Lepas tu Bob adalah 2 kali ganda. 2X lah. So Amin X. Okey, boleh? Selepas mereka makan 3 keping. So setiap orang makan 3 keping. Selepas mereka makan 3 keping coklat masing-masing, hasil darab bilangan coklat mereka yang tinggal ialah 14 keping. Jadi kita kena buat satu persamaan lah. Yang ni persamaan kuadratik ni ya. Persamaan kuadratik. So selepas mereka makan 3 keping, maknanya mereka kena tolak 3 lah. Maknanya X ni kena tolak 3. 2X. Hasil darab, maknanya kita kena darab betul lah tu. 2X tolak pun 3 sama dengan yang tinggal adalah 14. So 14. awak mesti boleh tulis ni. Okey, persamaan ni. Okey, kalau tak boleh tulis ni, awak memang tak boleh buat lah. Okey. Jadi sebenarnya apa yang saya tulis ni, saya tulis balik apa yang soalan beritahu. Selepas mereka makan 3 keping, maknanya mereka setiap orang ni tolak 3 keping lah. Ni tolak 3, ni pun tolak 3. Lepas tu,
hasil darab. So, saya darab lah. So, saya buat kurungan tu. Okey. Hasil darab bilangan cukup mereka ialah 14. So, jawapan dia kat sini 14. Jadi, untuk jawab soalan ni, awak hanya kembangkan lah macam biasa. So, awak akan dapat 2x square. Lepas itu, tolak 3x tolak 6x tambah 9. Sama dengan 14. Lepas tu, 2x square tolak 9x. 9 tolak 14 dapat apa? Lambat yang berjawab. -5. Okey, 9 tolak 14 dapat -5. Lepas tu kita tekan je lah kalkulator. Betul? Ya. Betul ke? So, Betul. Tu tekan kalkulator. tekan. Tolong tekan sekejap. Dapat X sama dengan 5, X sama dengan -1/2. X sama dengan 5. Satu lagi X sama dengan -1/2. So, nak ambil yang mana? Ambil 5. Kita kena ambil yang positif lah. Kita kena ambil yang positif. Tapi kat atas jangan lupa lah. X tolak 5. X. Oh, bukan X lah. 2x 2X tambah 1. 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadinya dekat sini jelas jawapan dia soalan tanya apa dia? Bilangan coklat yang dibeli oleh coklat yang dibeli oleh Amin. Amin. So Amin adalah 5 ni lah. So X sebab kita kata X ni Amin kan. Jadi jawapan dia boleh buat sini lah. Marker coklat. Nak tulis lah. Marker coklat ataupun bilangan coklat yang dibeli oleh Amin adalah apa? 5. Okey? Boleh? Saya teruskan. Cikgu, markah dia kat mana? Ini setiap soalan ni. Saya tak berapa pasti lah sebab soalan ni baru tapi kita boleh agak lah. Kita boleh agak. Ni agakkan lah bukan betul. Okey, selalunya jawapan ni mesti ada markah. Betul? Okey, selalunya yang ni kalau ni dia knock yang ni walaupun awak dapat yang atas. Okey, sebab dia ada 4 markah jadi saya rasa yang ni mungkin sampai sini dan sini mungkin 1 markah. Fazli, Ya saya. ikut SPM, markah pertama untuk bentuk am. Bentuk Ada am. bentuk am tu X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, 1 markah. Okey, Lepas tu, Cikgu Azul, Cikgu Azul terang daripada mula ni markah tu terus. Sebab saya tak maki SPM. apa tu bentuk am 1 markah. Okey, saya tanda. AX tambah BX tambah C sama dengan 0 tu 1 markah. Yang tu yang saya highlight ni kan? Betul. Yang saya highlight biru je kan? Betul. Okey, lagi. Lepas tu yang faktor kan tu yang kuning betul lah 1 markah. 1 markah. Lepas tu jawapan X5 X negatif setengah tu 1 markah. Okey. Lepas tu dia nak jawapan positif kan? Yang jawapan positif saja 1 markah. Jadi kalau dia tak buat yang positif saja tu dia hilang 1 markah lah. Maknanya kalau dia tak buat negatif tu? Dia mesti buat yang negatif tu. Dua-dua tu mesti ada. Okay. 1 markah. Maknanya dia tak boleh Kesimpulan tinggal. Oh ya, maknanya jawapan ni mesti ada kesimpulan sebab dia minta yang positif kan soalan dia apa tadi? Dia nak Amin yang beli berapa? Bilangan kan? Bilangan tak boleh negatif. Jadi mesti bagi jawapan tu 1 je. Okey, maknanya saya ingat tu yang saya highlight atas ni ada markah. Tak ada Oh tak ada. Tak ada Tak ada. Dia start dengan persamaan bentuk am. Markah. Okey. Jadi Jadi cikgu Azul ada beritahu kita tu. Jadi di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Di sini tak ada. Betul. Betul. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Azul. Okay. Saya pun tak tahu Cikgu Azul ada. Okey, baik. Saya rasa ramai kot cikgu Cikgu Zabidah ada, Cikgu Zunaidah ada, Cikgu Zaliha ada ke? Okey, tak apalah. Ada ke tak ada tak apalah. Kita teruskan. Saya nak kejar masa 4.30 kena habis semua. Ada 17 soalan. Baik, nombor 4. Nombor 4 ni kita nak jawab soalan
Pepejal geometri tak salah saya dulu mengajar form 1, form 2, form 3 tapi masa tu KBSM dia saya tak pasti dia punya perubahan. Saya tak tahu form berapa. Tapi kalau dulu KBSM ni adalah form 3. Saya tak tahu sekarang ni awak belajar form apa, form 2 kot. Tapi yang penting kat sini adalah awak belajar dah lah. Okey, baik. Untuk menjawab soalan ni awak mesti mahir kepada rumus ada. Yang pertama awak kena pasti pepejal apa yang terlibat, iaitu yang kita nampak dengan jelas kat sini. Pepejal yang terlibat adalah kat sini apa dia ni? Silinder. 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 So awak kena tengok rumus silinder. Rumus silinder selalunya pi j square t lah. Okey. Kalau bahasa Inggeris pi r square t lah. Silinder. Yang ini apa dia ni? Kuboid Bukan kubus kuboid. Okey. So kita kena ada dua ni lah. Sebab soalan ni diberi, lepas tu hitung jari. Sebab dia bagi isi padu kita. Okay, dia beri isi padu. Sekarang kita kena cari jari silinder. Maksudnya jari silinder ni kat sini lah. Sini R. Okay, kita kena cari yang tu. Jadinya untuk soalan ini, first kali saya dah tulis kat atas tu, rumus silinder adalah pi j square t tambah dengan kuboid kita, selalu rumus kuboid panjang kali lebar kali tinggi je lah. Okey. Dan dia sebut di situ kita perlu pakai rumus 22/7 Jadi pi tu kita tulis dulu, kita boleh tulis 22/7. Jari yang dia bagi tak bagi, yang dia suruh kita cari, jadi kita boleh tulis situ j square lah. Kita boleh tulis situ j square. Betul ke saya tulis? Betul lah kan? Lepas tu kali dengan tinggi. Tinggi dia bagi berapa? 14. Betul? Tapi satu benda yang kita kena pasti adalah silinder ni tak full, betul? Ya. Silinder ini tidak berbentuk full. Dia telah dicuri 1/4. Yang tinggal 3/4, betul? Ni. Betul. Yes. Itu kena buang. Jadi kita kena darab dia dengan 3/4 ataupun dia sebahagian 3/4 tu lah. Okey, dan untuk kuboid panjangnya adalah 7 kali 7. Tingginya 14 juga kan? Ya. Okey, 14 juga. Sama dengan kita terus tambah sebab dia bagi kat kita dia punya isi padu 1511. Okey, dan di sini jelas kita nak cari yang ni. Okey. Jadi awak kena menggunakan kemahiran algebra awak lah. Awak dah dapat apa ni ya? Tolong saya. Darab ni dulu. 686. 686. Sini 686. Sini 1511 tambah ni darab ni semua ni dapat apa? 33 J kuasa 5. Apa dia? Ampun ni betul ke ni? Boleh potong ni. 7 kali 1, 7 kali 2. Lepas tu 22 darab 2, 44 J square. 44 per J square. Tu saya boleh tulis ni 84 per J square. Lepas tu sini nak darab dengan 3/4 je. So 4 kali 1, 4 kali 11. Jadi 33 lah. 33 J square tambah 686 sama dengan 1511. Kalau tak betul bagi tahu. 686 cikgu. Oh sorry. 668 dah. So 686. 151 tolak 686. J square bahagi dengan 33. Dapat apa ni? 25. 25. Jadi J square ni kalau pergi belah sana jadi punca 25. So J adalah 5. 5. Okey. So sebenarnya J ni positif negatif negatif 5 dengan 5 tapi kita ambil 5 positif saja. Okey boleh?
Boleh. Yang tengah menyalin tu salin lah. Yang tengah salin. Jangan duduk saja dengar je. Boleh? Saya teruskan. Okey. Saya teruskanlah. Yang mana tak done tu boleh tengok video lah next time. Baik. Untuk jawab soalan nombor 5. Soalan ni apa ni ya? Lengkapkan pernyataan di ruang jawapan untuk membentuk satu pernyataan benar dengan menggunakan pengkuantiti yang sesuai. Okey, untuk yang ni kita pakai jawapan dekat sini. Boleh kata apa? Lengkapkan pernyataan di ruang jawapan. Ni di ruang jawapannya. Untuk membentuk satu pernyataan benar dengan menggunakan pengkuantiti yang sesuai. Okey, ini di bawah tajuk, tak silap saya, logik apa tu, penakkulan logik ya. Penakkulan logik. Dan bila kita nak cerita benar atau tak benar ataupun pernyataan benar ataupun pernyataan palsu, ini tajuk mula-mula. Ini tajuk mula-mula, tak silap saya. Dalam tajuk tu tajuk yang mula-mula sekali. Palsu tak palsu ni semua tajuk mula-mula. Kalau awak tengok buku, kalau tengok buku lah kan. Kalau ada dengan buku dengan awak, dia ada tajuk apa tu? Mana tak tajuknya? Pengkuantiti semua atau sebilangan. Okey, ya, semua ialah pengkuantiti yang menunjukkan setiap atau tiap satu objek atau kes yang memuaskan suatu sifat tertentu. Sebilangan pula menunjukkan sekurang-kurangnya satu kes yang memuaskan satu sifat tertentu. Maknanya untuk kes ni kita nak buruh ni semua ke nak buruh sebilangan? Itu saja. Nak jawab A ni. Okey, 5A. Jawapannya Sebilangan. Adakah kita nak jawab sebilangan atau semua? Mana satu? Sebilangan gandaan 9 ialah nombor ganjil. Sebilangan tu. Kenapa? Kenapa tak semua? Sebilangan. Sebab 18 nombor genap. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, jadi jelaslah kat situ. So, jawapan dia adalah sebilangan. Jadi untuk nombor satu, soalan ni saya satu markah je pun. Okey, soalan B, soalan implikasi. Tulis satu implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Ini kalau awak tengok tajuk yang sama, ada kaitan dengan ni, tajuk berkaitan dengan ini. Dia, kalau awak nampak, jika dan hanya jika sin theta sama dengan cos theta, jika dan hanya jika ni, jika dan hanya jika ni dia ada satu, maksudnya dia ada, maksudnya kita boleh pakai dia kalau terbalik pun sama. Contoh, jika theta adalah 45 darjah, maka sin theta adalah cos theta. Jika sin theta sama dengan cos theta, maka theta sama dengan 45. Maksudnya kita boleh terbalik dia. Okey, dan jika dan hanya jika ni selalunya nak tulis balik implikasi, maka kita akan tulis jawapan dia macam ni ya. Mana tempat tulis jawapan dia? Saya tulis kat sini je lah. Saya tulis kat sini ya. Jika sin theta sama dengan cos theta, sebab jika dan hanya jika ni kita boleh tukar terus kepada maka theta sama dengan 45 darjah. Okay. Ini saja jawapan dia. Ini saja. Jika dan hanya jika tu boleh terbalik. Okey, boleh. Tengok kena buka nota balik ni. Jika sin theta sama dengan cos theta, maka theta sama dengan, ini kita belajar sebelum bulan 3, sebelum PKP. Boleh saya teruskan? Ya, boleh. Boleh. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Baik. Kalau awak ingat lagi, kita ada 3 jenis premis ni. Kalau awak ingat lah masa kita belajar dulu, kalau awak ingat, kita ada 3 bentuk. Kalau tak silap saya bagi tahu dulu, kita ada beberapa bentuk. Kita ada 3 bentuk. Okey, saya tulis sikit lah. Dia ada bentuk 1, semua A apa? Kalau bentuk 1 tu semua A, ingat lagi tak? Mana dah buku saya tu pun. Semua A apa dia? Ingat lagi tak? Semua A. Mana dia?
Semua A Dia semua A adalah B ni. Semua A adalah B kan, ingat tak? Semua A adalah B. Lepas tu yang premis 2 C adalah A. Premis 3 C adalah B. Saya tak payah tulis lah, awak tengok nota awak lah. Bentuk 2 dia ada jika maka. Jika A maka B. Bentuk 3 pun sama. Jika P maka Q. Tapi dekat bawah dia bukan. Kalau awak ingat lagi lah. Bentuk 2 dia tak ada bukan. Bentuk 3 dia ada bukan. Okey. Dalam kes ini, kita nak agak-agak awak ni kes yang mana? Jika dan maka dah tentulah bukan bentuk 1. Bentuk 1 ada perkataan semua-semua. Dia tentu bukan bentuk 1. Jadi dia adalah bentuk 2 atau bentuk 3. Cuma bentuk 2 kita tidak ada perkataan bukan. Tapi bentuk 3 kita ada perkataan bukan. Jadi yang mana satu? Bentuk Jika 3. X tolak Y. Awak ingat tak kaedah dalam buku modul tu yang ada kaedah tutup-tutup tu? Potong. Kan? Jadi kalau ikut kita buat kaedah ni kita tutup. Kalau dalam buku tu lah kan. Kita tengok dalam buku tu dia ada ajar lah. Dia kata kita kena tutup ni. Tutup. Ni. Tutup. Itu tutup yang ni. Tu apa yang tinggal? Apa yang tinggal ni adalah jawapan akhir kat belakang. Last. Tapi awak tengok tak ni tanda dah bertukar. Nampak tak tanda dah bertukar? Perasan tak? Tanda dah bertukar menunjukkan dia adalah bukan. Ini adalah bentuk 3. Okay, ini adalah bentuk 3. Maksudnya dia bukan lah. Maknanya sekarang, yang kita tutup ni, kita juga kena tutup yang kat bawah kalau awak ingat lagi dah. Betul tak? Jadi kalau saya tutup yang ni, yang ni saya kena tutup. So, premis 2, jawapan saya apa? Premis 1. Okey, jawapan saya adalah, kita kena ambil, sebab yang saya tutup, X. Ni jawapan dia. Sebab yang ni kita dah pergi ke sini. So, yang ni kita akan tulis jawapan dia. Tapi oleh kerana ni bentuk yang ketiga. Yang awak ingat tak saya cakap tadi? Bentuk yang ketiga. Maka dia adalah Y. Nampak tak screen saya? Saya nampak ada lost connection pula kat sini. Nampak. Hello, Assalamualaikum. Nampak. Nampak? Okey, baik. Nampak. Jawapan akhir saya padam balik. Kalau yang ada 14 ni ada problem sikit. Jawapan. Okey, sebab dia adalah kes yang ketiga. Bukan. Jika, maka. Tapi dia ada bukan. Bila ada bukan. Tapi kes kita tak ada perkataan bukan. Tapi dia tukar tanda. Okay, dia tukar tanda. Contohnya tanda ni jadi tanda ni. Tanda yang ni pergi belah sini tukar tanda. Okey. Kes ketiga ada penafian. Apa dia? Kita panggil dia ada penafian. Nafi. Maksudnya kalau besar jadi lebih kecil, sama tak sama. Ya, ada kita panggil dia penafian. Kes 3. Oh, Cikgu Azul pakai nama Anissa ke? Tak boleh masuk MOE. Oh, iya ke? Okey. Okey, saya ingat cikgu mana Anissa ni. Okey, tak apa. Tu kes ketiga dia ada penafian. Yang bukan yang saya sebut tu, jelah bahasa tepat dia adalah penafian lah kan. Yang saya sebut bukan tu, maksudnya kes 3 ataupun bentuk yang ketiga dia ada penafian. Kata Cikgu Azwar. Iaitu dia ada penafian. Bermakna dia ada perkataan, dia tak nampak perkataan bukan tu tapi dia ubah tanda. Okey, dia ubah tanda. Okey, terima kasih Cikgu Azwar. Baik, D. Buat satu kesimpulan umum secara keseluruhan bagi urutan nombor 3, 14, 33, 60. Yang ni untuk buat soalan ini kita hanya perlukan pattern number je. Pattern nombor yang terlibat. Kita boleh nampak dengan jelas dekat sini. Nombor-nombor yang sama je semua. Ataupun nombor tu berubah. So yang mana berubah-berubah tu yang kita nak tengok. Yang mana sama-sama tu kita tulis balik lah. Selalunya yang sama ni nombor awak tengok kat sini nombor 4. Nampak tak? 4 ni duduk 4 je kan. Dia tak berubah. So dia kita tulis balik lah. Nombor tu yang sama tu jadi 4
Lepas tu kita lihat nombor di sini 1, 2, 3, 4 ni dia berubah secara biasa lah 1, 2, 3, 4. Maksudnya yang berubah ni kita berubah huruf N lah selalunya. Dan sekarang awak nak kena tengok pattern ni pula ni. Jadi 1, 4 ni. 1, 4. So sebab saya boleh tolak. Ni saya release biar kosong dulu. Tolak dengan 1, 2, 3, 4 ni nombor yang berubah secara biasa. Kan? Sebab awak akan tulis selalunya N sama dengan nombor dia kan. 1, 2, 3, 4, dot kan. Jadi di sini kita boleh letak N lah. Jadi sekarang ni kerja kita nak tengok yang saya bulat yang atas ni. Yang ni. Jadi 4, jadi 9, jadi 16. So agak-agak awak apakah apa saya nak sebut apa program ataupun nombor tu berubah, jadi nombor tu kenapa? Okey, dia berubah dengan satu keadaan kuasa kan. 1 kuasa 1, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2 kan. Jadi kat sini jelaslah N kuasa 2. Okey, jadi jawapan akhir awak bolehlah tulis yang ni semua. 4 N square tolak N. N sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey. Baik, cikgu-cikgu mana yang rasa nak perlu betul saya cakap je cikgu. Saya pun banyak confused dengan silibus baru ni. Sebab dan satu lagi bukan pasal silibus baru je, saya banyak sangat form masuk ke kepala saya. Start form ni saya tak berapa nak mahir lagi. Okey. Soal pelajar kat saya. Jadinya saya ada 3 pelajar hantar kat saya. Saya bubuh kat bawah ni. Yang ni. Dan nombor tak silap saya Fatin kot. Nombor 6 ke Fatihah. Itulah. Okey. Cuba mengaku siapa buat soalan ni. Hello? Fatin. Sudah. Lost contact ke apa? Sekat je go. Suara saya dengar jelas ke? Sekat-sekat. Sekat. Internet petang ni tak berapa cantik lah pula. Semalam pun sama, saya internet problem. Bukan problem, saya rasa ramai orang guna internet sekarang. Fatin. Ni jawapan Fatin kan? Hello? Sorry. Fatin dah keluar ke? Hello? Boleh Fatin boleh present ke jawapan ni? Boleh kot? Macam mana Fatin dapat ni? 3/4 apa semua ni? Mula-mula kan diberi persamaan SR kan? Kena selesaikan dulu dia punya persamaan tu yang 4Y sama dengan 3X tambah 12. Kena jadikan Y jadi tunggal. Oh, selesaikan? Persamaan yang SR. Bukan selesaikan? Apa? Okey, supaya kita nampak dia punya kecerunan lah. Cikgu gambar tak jelas lah. Gambar tak clear tu. Tak Yelah, nampak. supaya awak kena, dia persamaan asal dia apa? 4Y kan? Ya ke? Ni nampak tak saya tulis apa ni? Nampak Tak pecah. nampak? Blur. Dia kabur. Gambar Fatin tu tak nampak? Tak nampak apa-apa. Tak apalah, Kabur. saya rasa sekarang nampak apa? Nampak skrin. Dah nampak apa? Nampak soalan. Dah nampak? Oh, yang tadi gelap kot. Fatin dia takat gambar dalam gelap, macam mana? Kan skrin nampak tak jelas. Nampak kabur. Sekarang? Ada soalan tu tapi kabur lah. Tak apa clear lah. Sekejap. Awak nak saya keluar masuk balik ke macam mana? Saya keluar balik lah. Saya masuk balik. Tunggu sekejap tau. Okay. Kabus. Saya stop presenting sekejap. Nanti saya masuk balik. Macam ni lah keadaannya mengajar dalam online.
Kejap tau. Nak dapatkan balik. Okey. Nampak dah? Nampak tak? Oh, senyap pada semua orang. Nampak. Nampak? Nampak? Okey. Boleh saya teruskan ke? Boleh. Okey, saya akan teruskan. Macam mana Fatin? Tak apa, saya tak tunjuk Fatin punya jawapan. Sekarang Fatin beritahu macam mana dapat persamaan. Sekarang dia bagi dalam rajah 6, PQR adalah garis adalah selari kepada RS dan RQ selari kepada part CY. Apa tu? PQR adalah mana PQR? PQR, okey, selari kepada RS. Dan QS adalah selari dengan part CY. Okey. Persamaan SR ialah part yang ni. Yang ni adalah part Y sama dengan 3X tambah 12. Oleh kerana ini selari dengan ini, betul kan? Dia bagi tahu kan? Dia bagi tahu tu selari, maknanya apa yang sama, dia punya kecerunan dia akan sama. Jadi di sini kita boleh pakai kecerunan yang hijau ni ya. Saya akan dapatkan kecerunan dia dengan saya jadikan dia bentuk YMX tambah C. Jadi Y sama dengan 3/4X tambah 12 bagi 4 dapat 3. Betul? Betul kan? Betul. Jadi soalan nak tanya apa? Apa yang soalan tanya? Soalan tu Cari persamaan garis lurus PQR. Oh, dia nak garis lurus persamaan yang ni je kan? Jadi yang kita dapat sekarang adalah dia punya kecerunan saja. Sebab kita punya macam mana pun, kita punya persamaan mesti nak buat YMX tambah C. Maknanya kita punya kecerunan ni mesti sama dan kita mesti nak pakai kecerunan persamaan tu. YMX tambah C. Jadi kita tulis je Y sama dengan MX tambah C. Okey. Kita dah ada kecerunan 3/4. Lepas tu macam mana saya nak dapat persamaan ni? Kita tengok titik yang dia lalu kat sini. Betul Fatin? Kita tengok titik itu kan, part 12 kan? Jadi kita buat apa dengan part 12 tu? Gantikan dalam persamaan. Masuk dalam persamaan. Jadi Y itu 12. 12. X tu adalah 4. 4 tambah C. Dan kita sedang nak dapatkan nilai C. Okey, boleh potong. Jadi 12 tolak 3, jadi C 12 tolak 3, so C sama dengan 9. Jadi jawapan akhir awak, Y sama dengan 3/4 X tambah 9. Okey, so saya dapat tu dari mana ni sini. Saya dapat ini dari sini. Okey, itulah jawapannya. Taklah susah mana. Yang salin teruskan menyalin. Sebelum saya teruskan nombor 7. Dah. Okey, nombor 7 pula. Laju sikit lah. Darjah 7 menunjukkan satu cakra dan satu penunjuk tetap. Cakra dilabel dengan nombor 1 hingga 20 secara rawak. Okey, dari semua nombor adalah tapi dirawakkan lah. Cakra itu diputarkan satu kali. Ini soalan kebarangkalian kan. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dan cari kebarangkalian bagi peristiwa bahawa satu nombor bukan perdana didapati. Okey, baik.
Satu nombor bukan perdana. First kali kita kena kira dulu nombor perdana berapa semua ni. Semuanya ada 20 kan. So bilangan sampel kita. Bilangan sampel kita ada 20. Dan kita punya nombor bukan perdana kita mana? Kita kena senaraikan semua kan? Ya. 20 bukan perdana. 9 bukan perdana. 16 bukan perdana. 1 bukan perdana lagi. 18. 18. 4. 4. 10. 12. 12. 10. 12. 8. 15. 14. 2. 6. 6. Okey, terima kasih. Respon ramai. Berapa bulan tu kira je? 12. Berapa? 12. Ada 12. Jadi kita bulatkan 12 per 20 sebab dia minta ke barang kalian Dia bukan suruh senarai ke apa, dia suruh minta ke barang kalian. Jadi mudi 35. Betul 12 bagi 4, 20 bagi 4. Okey, 35. Ini soalan A. Soalan B. Satu nombor kuasa 2 sempurna. Satu nombor kuasa 2 sempurna. Sekejap, nak kena padam balik semua ni. Okey. Bagi tahu saya. Nombor yang melibatkan kuasa 2 sempurna. Nombor apa ni? 9 kan? 1. 9. 1. Okay, 4 ni? Dah habis. Ada lagi tak? 4 tu. 4. Ada lagi? Habis lah. Habis. Habis kan? Sebab soalan kata ada 20 nombor je. Takkan 25 semua ada. Tak ada lah kan? Okey. Jadi kita ada 4 kat situ. So 4 per berapa tu nak betul ni? Soalan B. 4 per 20. 4 per 20. Sama dengan 1 per 2 5. per 5. 2 per 10. 2 per 10. Lepas tu kecilkan lagi. 1 per 5. Okey, 1 per 5 Boleh? Simple je soalan ni. Nombor 7. Baik, nombor 8. Dah salin Dah. Saya tak nak masak setengah jam lagi ni. Okey, baik. Nombor 8. Nombor 8 ni Fatihah. Ya saya. Tadi Fatih ni Fatihah. Boleh ke? Boleh? Macam mana nak buat ni Fatihah? Mula-mula Dia beritahu saya sekejap. okey, mula-mula dia kata nak cari perimeter kan. Perimeter tu yang kira keliling tu. So yang nilai dia tak ada, nilai panjang lengkok BC dengan DA. So Ya, yang tak ada yang ni lah. yang tu. Soalan suruh kira jangan menunjukkan soalan nanti belaskan dia diberi bahawa kira laluan kira laluan maknanya benar lah yang kita buat sebelum ni, iaitu kita cari perimeter saja. Jadi perimeter ni apa? Yang ni 3, yang ni 5, yang ni pun 5, yang ni pun 3. Yang tak tahu yang ni dengan BC. Yang ni. Okey, lengkuk BC dengan lengkuk AD. Jadi nak dapatkan lengkuk AD tu Dia guna rumus panjang lengkok. okey, panjang lengkuk sama dengan sudut dia, betul? Betul. 90 per 360 kali dengan 2 pi J. 2 pi J. Betul ke? 2 pi dia jari dia Jari 3. 3. Kan? Ni panjang lengkuk. Ataupun saya tulis sini, jangan panjang lengkuk pula. Tulis sini AD lah, panjang lengkuk AD. Okey dah. So jawapannya Tekan kalkulator dapat apa ni? 4.71. 4.71. Maknanya kita dapat dekat sini 4.71. Baik, BC? BC pula dalam soalan tu dia dah bagi dah sudut dia 120.
120 kan. Dia sebut kan. Okey, BOC. Okey, dari tu? Lepas tu 120 lah. 120 per 360 darab 2 Kali. darab 22 per 7 darab 5. Kali. Darab 5. Okey, kenapa 5 ni? Sebab dia jari dia 5. Okey, good. Lepas tu kita tekan kalkulator dapat? 10.48. 10.48. Tadinya nilai tu yang kita dapat tu di sini. 10.48. Okey, jadi seperti yang awak nampak, kita perlu kira perimeter. So, kita tambah je lah semua. 3 tambah 5 tambah 10.48 tambah 5 tambah 3 tambah 41. Tambah semua yang saya bulatkan. Itulah jawapannya. Okey, sepatutnya awak akan dapat jawapannya. Kita tulis baliklah 3 tambah 5 tambah berapa tadi? 10.48 tambah 5 tambah 3 tambah 4.71. So, jawapan dia berapa? 31.19. Okey. Terima kasih. Fatihah. Nombor 10. Nombor 10 pula. Nombor 9. Nombor 9. Baik, jauh larinya. Nombor 10. Nombor 9. Baik. 9 ni tajuk apa ni? Teori dalam rangkaian graf. Okey. Graf. Soalan networking Jadi hitung nilai NE. Apa maksud NE? Apa maksud NV? NE. NE ni maksud dia ni maksud dia edges. Bilangan Edges ataupun tepi. NV maksud dia vertex. Maksud dia bucu. Okey. N tu maksudnya bilangan. Tu kira bilangan tepi. Bilangan tepi dia 1, 2 ataupun saya buat nombor terus. Boleh kira terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bilangan tepi So simple je jawapan dia. N, E, jawapan dia adalah 6. Untuk NV senang lagi senang. Kita kira bucu saja. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 bucu jadi jawapan dia 5. Okey. Selesai. Itu 2 markah. 1, 1. Tak silap saya lah. Okey. Soalan ni senang je lah. Nyatakan bilangan tepi yang perlu dikeluarkan supaya graf ini menjadi pokok. Kemudian lukis 2 variasi pokok. Kita kena buang berapa tepi untuk jadikan dia pokok. Apa maksud pokok? Yang dia apanya? Dia pokok, bucu dia dengan edges dengan tepi macam ni. Dia satu. Dia punya pokok ni maksud dia kena faham dulu pokok ni apa. Pokok ni bucu kena tolak dengan Satu. Tolak dengan 1. Betul baru jadi pokok. Jadi kalau macam sekarang ni bucu ada 5, tepi ada 6, dia bukan pokok, betul tak? Dia yang lukisan di atas ni yang dia bagi ni, ini bukan pokok. Okey, bukan pokok. Pokok dia punya syarat dia bucu dia kata bucu 5. Kalau bucu dia 5, maka tepi dia 4. Dia mesti kurang 1. Okey. Edges dia mesti kurang 1. Faham ke tak faham saya cakap apa? faham. Nak jadi pokok, bucu kena buang 1 tepi. Tu maksud dia. Maksudnya kalau pokok tu ada 10 bucu, mestilah tepi dia kena 9. Kalau pokok contoh kalau saya buat garis macam ni. Okey, ni berapa bucu? 3 bucu. 3. Berapa tepi dia? 2. 2. So dia kurang 1 kan? Dia kurang 1. Maknanya benda ni pokok lah. Pokok lah tu. Pokok syarat dia mesti bucu buang 1 tepi. Tu syarat dia. Jadi yang atas ni bukan pokok.
Okey, yang atasnya bukan pokok. Jadi dia kata apa? Nyatakan dengan tepi yang perlu dibuang. Jadi berapa kita nak buang tepi supaya jadi pokok? Sekarang ni, 2. sebab yang ni ada 6, 5 kan. Jadi kita kata dia kena, bucu dia kena, sekarang bucu kita ada 5. Kan? Bucu ni, rumah dia, bucu dia kena tolak 1 kan. Nak ni rumah ni. Jadi kita punya bucu yang kita ada kat atas tu 5. Tolak 1 jadi 4. Okey. Jadi kita perlu buang berapa tepi dia? Kita perlu buang 2. Maka perlu buang 2 tepi. Okey. Jadi selepas itu awak dah ada yang barulah, baru boleh pokok. Sekarang pokok awak ada berapa bucu? Awak ada 5 bucu, 4 tepi, betul? Sebab awak dah buang 2 tepi ni. Ya. Okey, jadi awak punya tepi dah jadi 4, awak punya bucu dah jadi 5. Jadi soalan seterusnya dia kata apa? Kemudian lukis 2 variasi pokok tersebut. Jadi awak lukislah apa pun asalkan bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Sambung. So ada bucu ada 5, tepi ada 4. Nampak tak? Tepi ada 4. Tu ni pokok lah ni. Dan apa-apa bentuk pun boleh lah asalkan dia minta 2 kan. Buatlah 2. Jadi buat je lah macam mana pun. Bukan kena ikut raja atas. Tak boleh ikut raja atas dah. Tak payah. Oh. Tak. Sekejap. Dia tak kata pun ikut suka kita je. Kemudian lukis 2 variasi pokok tersebut. Maksud kalau awak nak ambil raja atas pun boleh juga. Tapi tak perlu lah kan. Tapi boleh lah, boleh. Maksudnya kita buang je. Tak, saya nak padam semua. Kalau awak ambil raja atas kan. So saya nak buang, saya perlu buang 2 jadi macam mana? Saya punya jawapan. So saya boleh lukis macam ni. Macam ni. Sambung terus. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ni daripada rajah ni lah. So 1, 2, 3, 4. Jadi saya telah buang 2 tepi ni. Yang ni saya buang, yang ni saya buang. Kan kita kata kita buang 2 tepi tadi kan. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua saya boleh lukis. Saya ambil yang ni lah, saya tukar tadi. Yang ni. 1, 2, yang ni. 1, 2, 3, 4. Okey, satu lagi. Yang ni. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4 bucu. So yang mana saya buang? Saya buang yang ni pula. 2 tepi yang belah sana pula. Boleh ikut tak? Ke nak saya ulang balik? Boleh ke tak boleh? Terutamanya yang kelas-kelas lain ni senyap je kan? Awak nak cakap apa cakap je lah. Bukan saya tak kenal pun awak ni. Okey? Tak faham boleh tengok video ni balik lah YouTube. Tengok balik semula. Okey, saya nak pergi ke nombor 10 dah. Kita ada beberapa minit lagi ni. Takut tak ada juga ni. Baik, nombor 10. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah bas dalam masa 14 minit. Okey. Hitung apa? Tengok soalan. Tempoh masa dalam minit bas tersebut. Okey. Yang ni kita terus tengok tempoh masa dalam minit bas tersebut dalam keadaan pegun. Jadi dalam keadaan pegun ni berhenti kan. Jadi taman ada berhenti. Bila masa ada berhenti? 4:10. Jarak sentiasa ni jarak kan. Yang ni jarak ni, maksudnya jarak meningkat ni maksudnya tengah jalan kan. Masa jalan jarak pun naik. Sampai dekat sini jarak dah tak jalan dah. Duduk diam maksud ni. Okey, yang ni dia jalan balik. Masa ni dah dipanggil pegun. Okey. So dia tanya tempoh masa dalam minit. So macam mana nak tahu masa dia? Ambil lah masa sini. Daripada sini sampai sini apa? Maksudnya kita ambil 10 tolak 4. Dalam minit maksudnya
6 minit lah. Okey, tu jawapan A. B, kadar perubahan jarak. Apa maksud kadar perubahan jarak? Kadar perubahan jarak maknanya apa? Pecut Okey, maksudnya kita nak kena cari rumus pecutan lah kot. Kadar perubahan jarak tak ada masa. Jadi kita boleh kata kat situ pecutan je lah, sama je lah. Apa rumusnya? 4 minit yang terakhir. Maknanya kita kena tengok graf sini. 4 minit terakhir kat mana? Sini. Sini. Ini adalah 4 minit yang terakhir. 14 tolak 10. Jadi 4 minit terakhir kat sini. Okey. Jadi apa bagi apa? Jarak bagi masa. Bagi masa. Masa. Jarak berapa? 4. Jarak 4. Mana kita dapat 4? 10 tolak 6. 6 ni 10 tolak 6. So sini 4. Okey. Masa? 4. Tapi kita kena faham satu benda tau. Pada saat. Dia bagi kilometer per jam. Dia suruh kita kira jadi awak kalau awak tulis ni 4 minit. Atas ni 4 km. So awak tak boleh ambil kilometer 4 kilometer per minit, dia nak 4 meter Jam. dia nak kilometer dalam jam. Jadi 4 minit kena tukar jam. Jadi kita kena tulis 4 km. Minit nak tukar jam kena buat apa? Bagi 60. 60. Bagi ke darab? Bagi kan? Bagi 60. So bagi 60 baru awak dapat jam lah. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 4 bagi 0.07. Betul ke tu? Lain Bukan 60. Bukan. 4 bagi 60 tu. Oh dah. Bagi terus lah. 4 bagi 4 per 60. Kan boleh potong 4 dengan 4. Tu 60 km per jam. Betul ke saya kira? Betul. Betul. Biol. Betul lah. Betul. Okey. Baik, seterusnya. Laju purata bas tempoh 14 minit dan laju purata bas untuk tempoh 14 km. So, kita kena kira purata laju dalam semualah perjalanan ni semua. Jadi macam mana tu? Berapa jumlah perjalanan ni? Semua sekali lah. 10 sampai maksudnya semua 0.14 ni. Oh, saya silap. Kadar perubahan jarak bukan pecutan tau. Laju. Saya baru perasan sebab dia minta sini laju. Ini laju. So, sebenarnya kita kira laju dia. Bukan kita kira pecutan. Okey. Pecutan kalau satu lagi. Graf satu lagi. Okey. So, yang ni kita kira laju. Jadi sebenarnya awak kena kira. Kita dah dapat kat sini 60. Awak boleh tambah-tambah je lah. Awak, ataupun kita kira sekali semua. Ataupun awak kira sini pula. Tolong kira sekejap. Saya nak minum air sekejap. Dapat dah? Siapa dapat jawapan? Hello? Ya. Dapat apa? 17.17 17? Salah. Salah. 42.86 ke cikgu? Apa dia? 42.86.
Jadi 42.86. Saya macam mana Fatin dapat? Kita ambil 10 bagi 14 bagi 60. Okey. Kenapa kita ambil 10? Sebab jumlah Sebab jarak. jarak jumlah jarak dia 10. Okey. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah masa yang kita pakai kat semua kat sini 14. Semua 14 tu awak kena tukar kepada jam lah. So, jawapan dia 42.86 kilometer per jam. Okey, baik. Siapa yang tak dapat ke apa ke, jangan ni jangan diam je. Awak boleh cakap, awak boleh suarakan. Mana boleh saya terang. Kalau tak boleh, saya terus cikgu awak terang lah. Okey, soalan ni susah sikit lah. Cikgu Zabidah bolehlah buat ni, soalan LK ni. Tapi saya dah minta tolong seorang pelajar kita hantar jawapan. Jadi saya harap awak tengok je lah jawapan dia. Yang ni awak, saya cuma tak pasti ni form berapa belajar sekarang. Dulu form 5 ni. Form Sekarang 3. form berapa? Form 3. Form 3. Form 3 dah belajar benda ni. Apa tajuk dia? Dongakkan. Pelan dan dongakkan. Pelan. Pelan dan dongakkan ni awak dah belajar form 3 dulu form 5 ni. Jadi kita tengok jawapan daripada Aida, dia telah hantar kat saya. Jadi pelajar-pelajar lain bolehlah nak tiru ke nak apa ke. Okey, pelan dan dongakkan ni awak dah belajar. Jadi ni jawapan dia. Yang mana sempat boleh tiru, yang mana tak sempat nanti boleh tengok video ni balik. Pak engineer boleh belajar dengan Cikgu Zabidah lah. Okey, dia pun belajar lagi detail lah. Saya ingat Pak engineer tak ada masalah kot soalan ni. Saya bagi 2 minit lah. 2 minit untuk tengok dan salin sebelum saya teruskan. Saya nak habiskan lagi. Ada lagi sekarang nombor 11. So ada lagi nombor 12. So kita ada lagi 5 soalan lebih kurang. Sebab sekarang dah 4.20. Ada lagi 10 minit. Jadi mesti mengambil masa lebih pada tu lah. Saya cubalah habiskan. Baik. Boleh saya teruskan? Nombor 12. Mana nombor 12 lah? Nombor 12 ni form berapa awak belajar? Soalan transformation. Form 2 ah? Form 2. Okey, dulu masa KBSM form 2 dengan form 3. Tapi mostly form 2 lah. Okey lah, sama masih form 2 juga. Baik, soalan pertama dia tanya penjelmaan T adalah transaksi negatif 5,2. Penjelmaan P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 4. Penjelmaan R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 2,4. Nyatakan koordinat imej bagi titik B di bawah setiap penjelmaan. Okey, so kita ada B kat sini, saya besarkan lah. Nampak ah? Ni B ni. Okey. Jadi soalan pertama dia kata apa? Penjelmaan T. Okey, translasi. Translasi ni selalu kita akan gerakkan dia yang dia bagi T ni translasi negatif 5,2. So yang atas ni kita gerakkan ke kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selepas itu kita ni sebab ni positif, kita kena naik atas lah. 1, 2. Okey, ni jawapan dia lah. So jawapan untuk T nombor 1 tu dia nak T. Jawapan dia adalah 1, 4. Ya, ni 1, 4. Jadi jawapan dia 1, 4. Baik, itu untuk T. Untuk P dia bagi P ialah pantulan. Pantulan pada garis Y sama dengan 4. Ini adalah paksi X, ni paksi Y. Paksi Y yang ni, jadi Y sama dengan 4 itu buat garisan. Okey, itu garisan dia. Pakai pen color lain. Okey. Lepas tu kita tengok dia langgar cermin ni. Selalunya dia akan terpantul di jarak yang sama lah. Di sini So dia makan 2 kotak, sini pun 2 kotak. So ni jawapan dia. So dia punya koordinat untuk jawapan nombor 2. Untuk P ialah 6, 6.
Betul lah. Lepas tu dia R ialah 90 darjah lawan arah jam pada pusat 24. Jadi 24 di mana? 24. 24 di sini. Tak pakai perkara lain. 24. Okey, di situ 24. Titiknya di situ. Katalah saya buat garisan. Macam ni. Okey, ni style saya buat lah. Saya buat macam ni, garisan. Lepas tu dia bergerak 90 darjah lawan arah jam. So, kalau lawan arah jam, kalau ikut arah jam belah sini kan. So, dia lawan arah jam belah sini. Okey, jadi saya kena buat dia lalu belah sini, lawan jam. Bila dia bergerak ke lawan jam, automatik yang di sini, okey, ataupun saya buat pakai pen color hitam lah, ataupun merah. Okey, yang ni, dia pun bergerak ke 90 darjah. So, dia akan jadi kat sini sekarang. Okey. Bila dia bergerak ke situ, automatik yang hijau yang atas ni terikut sekali. So, dia akan terikut sekali. So, 4. Sini. Betul tak saya buat? Sini. Sini jarak dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Maknanya kalau saya pusing ni, dia akan ikut yang baru tu lah. Okey, maksudnya boleh faham tak saya buat apa? Boleh. So jawapan dia apa sekarang? So jawapan dia adalah 8. 4, 8. Yang ni untuk R. Okey, so saya harap awak nampak lah saya pusing tu. Awak nak tunjuk pusing tak? Susah juga nak tunjuk pusing tu. Kalau dekat sekolah senang saya nak tunjuk. Jadi awak tengok pergerakan yang merah dengan hijau tu. Bila merah tu bergerak, hijau tu ikut sekali. Ni kita panggil teknik Nazi. Teknik apa ni? Nazi. Nazi kan bentuk Nazi punya ni logo. Oh, dia ya. punya Nazi. Betul. Cikgu Azwar beritahu ada kaedah lagi tak? Kaedah apa lagi ya? Pakai jangka lukis boleh kan? Boleh, tapi paling senang Nazi lah. Yang ni lah kan? Saya pun tak tahu nak cerita. Saya pun tak tahu nama dia, saya main buat je. Teknik Nazi. Apa dia? Okey. Satu lagi yang saya ingat dulu saya pakai kaedah tracing paper. Boleh pakai lagi cikgu Azwar? Tracing tak boleh. Sekarang tak boleh tak? Tak boleh pakai. Tak boleh. Sekarang tak boleh tapi dulu pernah lah saya ngajar pakai tracing paper. Okey. SPM memang tak boleh bawa. Okey. Baik, kita teruskan. Ada beberapa minit lagi ni ke soalan B. Diberi titik Q ialah imej bagi titik P di bawah satu translasi, tentukan translasi tersebut. Diberi titik Q ialah imej bagi titik P. Jadi Q ialah imej bagi titik P. Saya nak kena padam ni, sabut ni. Sekejap. Okey. Diberi titik Q ialah, mana titik Q? Titik Q ni kat sini. Ini titik Q. Imej bagi titik P. Mana titik P pula? Ni. Sana. Satu translasi. Tentukan translasi tersebut. Maknanya oleh kerana Q ialah imej, maknanya dia datang dari P lah. Jadi kita tahu kita nak datang P nak bergerak, dia mesti ke kanan ke kiri ni. Ke kanan ke kiri dulu. Jadi dia tak boleh ke bawah. Awak tak boleh buat ke bawah sini salah. Ya, awak mesti ikut ikut hukum tu lah translasi. Dia ke kanan kiri. Pasti X tu ke kanan kiri, Y tu ke atas bawah. Jadi ke kanan kiri dulu, oleh kena dia nak datang sini, dia kena datang kanan lah. 1, 2, 3. Lepas tu dia turun bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan dia adalah positif 3. Sebab dia turun bawah, negatif 6. Negatif 6. Okey. Sebab dia turun ke bawah, dia negatif 6 lah. So ini jawapan untuk B. 1 markah je pun. Okey, kita teruskan lagi. Soalan C. Diberi bahawa EFGH ialah
image bagi ABCD di bawah penjelmaan V, dan KLMN ialah image bagi EFGH di bawah penjelmaan W. Okey, huraikan selengkapnya. Okey, V, satu W, satu V. Okey, baik. Kita nak kena tengok dululah EFGH dengan ABCD. Mana dia? Sekejap, padam dulu yang ni. EFG dengan ABCD. Baik, dari keadaan kat sini kita boleh nampak dengan jelas dia ada benda ni berpusing, betul tak? Benda ni berpusing. Jadi kita, kalau benda tu sama, contoh ni, contohnya awak nampak dengan jelas ni dengan ni bentuk tak berubah, bentuk sama. Cuma berubah tempat saja. Bila berubah tempat, nama dia translasi. Okey, kalau dia terbalik, nama dia pantulan. Sekarang ni kita nampak dia berpusing. Jadi dah terang-terang lah jawapannya adalah Putaran. Putaran. Okey, cuma berapa darjah nak kena check lah. So, macam mana nak check? Putaran berapa darjah? So, putaran berapa darjah? Dia ada selalunya 90 darjah. 180. 180 darjah. Okey, selalunya. Tapi 180 darjah ni dia tak ada lawan jam ke ikut jam ke, 180 pusing kat mana pun sama. Dia selalunya 90 lah. Macam ni saya rasa jawapan ni 90. Saya rasa sebab macam mana kita nak check. So, kita tengok satu kaedah yang saya selalu pakai dululah ni masa saya ajar form 3 dulu. Saya akan sambungkan titik, kita kena pasti dulu bucu yang sama. Yang bucu mana yang sama. Contoh sekarang ni saya nampak F dengan B ni sama bucu dia. Kalau saya sambungkan garis dia, lepas tu saya akan buat satu pembahagi dua sama guna jangka lukis lah ni. So saya akan buat garisan macam tu. Tu saya nak tahu tang mana titik pusat putaran dia. Lepas tu saya sambung lagi satu. Yang ni. So yang ni yang mana? Sekejap. Ataupun A dengan E kot sama. A dengan E ke? A dengan E. A dengan E pun sama. Kita akan bagi dia sambung, lepas tu kita buat jangka lukis, kita akan potong dekat tengah ni. Awak kena pakai jangka lukis baru dapat jawapan tepat tau. Macam itulah. Okey. Lebih kurang. Kerana awak pakai jangka lukis. Dan awak akan dapat bila dia bersilang, tang mana dia bersilang tu, itulah dia punya dia punya titik putaran dia ataupun pusat putarannya. Okey, jadi jawapan ni nak dapat lengkap ni, dan jawapan untuk ni nanti Cikgu Azul mungkin akan terangkan lebih jelas lah. Saya dah lupa dah. Jawapan ni bila kita nak huraikan jawapan, sebab dia minta huraian kan, huraikan lah. Bila dia minta huraian, jawapan ni kita mesti ada tajuk dia. Jadi kita bagi tahu tajuk dia tadi adalah putaran. Okey, mesti ada putaran. Berapa darjah? 90 darjah. Okey, adalah itu 90 darjah. Lepas tu kita bagi tahu dia ikut jam ke lawan jam. Jadi kes ni saya nampak dia naik atas kan. So dia lawan arah jam. Okey, yang ketiga kita tengok pusat. Pusat dia untuk putaran dia ada 3 benda ni kena ada. Okey, pusat putaran dia berapa tadi agak-agak lah sebab saya pun tak betul. Tapi saya buat ni dapat lebih kurang kat sini lah. 4 lah. Lebih kurang. Nanti awak pakai jangka lukis awak mungkin dapat lebih tepat lah. Saya pakai ni 4. Lepas tu, itu je lah. Huraian dia. Cikgu Azwar ini je ke untuk putaran ke ada lagi? Putaran 1 markah, 90 darjah arah jam lawan jam 1 markah, pusat 1 markah. 3 je lah. Betul lah 3 ni je kan? Betul. Okey, jadi tak perlu cerita lain lah. 3 benda ni ada, so dapat full mark 3 markah. Untuk satu lagi saya ada dia suruh kita tengok EFGH pula di bawah penjelmaan W. EFGH dengan KLMN. Jadi kat sini saya padam balik. EFGH kita yang ni saya tunjuk tadi ni. Yang ni dengan yang ni. Oleh kerana kedudukannya sama, bukan kedudukan sama, bentuknya sama, tak berpusing, bentuknya tak
terpantul ni dia terbalik tau. Dia terbalik pun tak terbalik, dia sama dan dia hanya pindah tempat. Jadi jawapannya jelas kat situ. Situ ni jawapan dia. Jawapan dia adalah translasi lah. Translasi. Okey, jawapan translasi yang pertama. Yang kedua, kita kena bagi tahu translasi tu bergerak ke mana. Jadi dekat kes ni kita image dia adalah KLMN ialah image. Jadi yang ni lah image-nya, yang belah sini adalah image. Jadi dia datang dari sana. Jadi dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ke kiri negatif 5 dan dia ke bawah pula 1, 2. Jadi negatif 2. Okey. Ni jawapan untuk huraian. Huraian untuk transaksi pendek je. Bos satu tajuk, bos transaksi pergerakan dia. Tak silap saya inilah jawapan dia. Okey. Untuk putaran Cuma dia buat dalam satu ayat. Ya. Buat dalam satu ayat je. Translasi Contoh, negatif 5, negatif 2. Satu baris je. oh, dia tak boleh buat satu ayat-ayat macam ni. Saya buat ni tak boleh lah. Dia satu ayat saja. Dia tak pecah dua macam tu. Okey. Maksudnya padam. Translasi. Oh, sambung je lah. Sambung je. Translasi. Negatif 5, negatif 2. Translasi negatif 5, negatif 2. Macam tu je lah. Ya. Okey. Dua Tapi markah. 2 markah di sini. Maksudnya ada 2 poin lah. 2 poin penting kat sini. Okey. Baik. Nak sambung lagi kan ni? Dah 4.30 lah. 4 lebih ni. Ke nak sambung? Ke nak macam mana? Bolehkah ke saya sambung pula? Saya ada lagi berapa soalan ni? Ada 13, Tak boleh. 14, 15. Sambung je, sambung. Sambung lah? Tak apa ke? Saya sambung lagi satu soalan Soalan ni panjang-panjang. Soalan kat belakang ni, mula daripada 12, 13 sampai ke 17. Semuanya panjang-panjang, memerlukan penerangan yang banyak. Tapi saya cuba buat nombor 13 lah. Okay, cuba buat nombor 13. Nombor 13 ni tajuk yang terakhir kita belajar, iaitu tajuk kewangan tu. Something like that lah, kewangan-kewangan tu. Jadi kita cuba buat lah. Pak Man menyimpan sebanyak 1,000 dalam amanah saham Bumiputera pada bulan Januari. Pada bulan Mac tahun yang sama, Pak Mat telah membuat pengeluaran sebanyak 400. Okey. So dia simpan 1,000 pada bulan Januari. Pada bulan Mac dia buat keluar 400. Dalam bulan Jun tahun yang sama, Pak Mat telah menambah pelaburan sebanyak 1,000 ke dalam akaunnya. Nilai pelaburan tersebut kekal hingga ke akhir tahun. Okey, lengkapkan jadual ruang di bawah. Baik. So dia kata apa? Saya nak kena faham tu cerita apa. Baik. So dia kata dia simpan 1,000. Memang dah ada pun kat situ 1,000 kan. Jadi Februari, so bila dia berkeluar duit? Bila dia simpan 1,000, pengeluaran tak ada, baki dekat sini 1,000. Maksudnya kita sedang lengkapkan jadual ni lah. Okey, Februari dia ada simpan tak? Tak ada. Dia tak ada sebut kan? Dia tak ada simpan. Mac pun dia tak ada simpan. April pun dia tak ada simpan. Mei pun dia tak ada simpan. Baru Jun pun dia simpan balik. Betul? Okey, saya berhenti dekat tu dulu. Saya nak pergi ke baki terendah dulu. Awak faham tak apa dia maksud baki terendah? Faham tak maksud apa maksud baki terendah? Tak faham. Baki terendah ni dia macam ni tau. Dalam kes ni yang saya faham saya tentang ASB ni lah. Ni bukan cerita pasal ni soalan ni lah. Yang saya faham tentang ASB ni adalah kalau kita simpan duit, awak simpan contoh awak simpan 2,000 dalam ASB. Lepas tu esok awak simpan hari ni, 2-3 hari lepas tu awak keluar balik, awak ambil balik duit tu, ambil 1,000 contoh. Dalam pengiraan tu dia tak kira baki terendah sebab dia nak ngelakkan orang dividen tu dikira tak cukup. Macam contohlah, Akil simpan 1,000, Fatin simpan 1,000. Tapi Fatin buat keluar esok tu, Fatin buat keluar. Fatin buat keluar 1,000. Dia buat keluar semua 1,000. Si Akil biar 1,000.
So, pengiraan dividen dia kira hampir hujung bulan. Betul tak? Jadi cukup bulan dia baru dia kira. Maksudnya akil simpan. Cukup 1,000 ni dah sampai hujung bulan. Tapi Fatin dah keluarkan awal. Jadi dia tak boleh nak kira. Sebab tu dia ada baki terendah bulanan ni. Sebab dia nak tolak apa yang awak keluarkan awal-awal. Awak faham maksud saya? Dia tak nak macam ni lah. Fatin claim. Saya pun simpan 1,000 juga. Mana Acik? Akil pun simpan 1,000 juga. Kenapa Akil dapat lebih daripada saya? Jawapan dia sebab Fatin keluarkan awal. Jadi Fatin tak dapat lah dividen tadi. Faham tak? Jadi itu cerita tentang baki terendah bulanan. Yang saya faham lah baki terendah bulanan ni. Jadi contohnya sekarang, dia simpan 1,000. Baki terendah yang untuk tu tak ada lah kan. So pengeluaran dia tak buat. Baki dia tetap 1,000. Februari dia tak simpan. So baki terendah tak ganggu. 1,000 ni masih duduk kat sini. Okay, dia tak keluarkan. So, jadi baki dia masih 1,000. Okay. Lepas itu bulan Mac, baki terendah ni kita tengok daripada sini ya. Setiap awak nak tengok baki terendah ni, awak kena tengok sini. Sini. Okay, itu yang saya faham lah. Okay, jadi macam Mac ni, baki dia 1,000 sebab kita tengok sini. Okay. Jadi sekarang pengeluaran dia bagi tahu dekat atas, dia keluarkan 400 pada bulan Mac. Jadi kita keluar pengeluaran dari kat sini, 400. Okay. So bila ada pengeluaran, baki dia kurang. So jadi 600. Okey. Dan 600 tu akan letak di baki terendah di sini. 600 kan. Nampak? Dia ikut. Okey. So dia ada tak dia simpan lagi? Pengeluaran apa dia sebut tak? Tak sebut dah kan? So di sini tak ada. Kekal di situ. Bulan Mei pun dia tak ada simpan. Jadi kekal je dekat situ 600. So sini. Okey. Sampai sini tak ada masalah. Okey. Dia ada cerita baru bulan Jun. Dia kata apa? Dalam bulan Jun tahun yang sama, Pak Mat telah menambah pelaburan sebanyak 1,000 ke dalam akaunnya. Nilai pelaburan tersebut kekal sampai sehingga terakhir. Maksudnya, dia masuk 1,000 je bulan Jun, tapi sampai hujung tahun dia dah tak masuk dah. So, saya buat kosong macam ni. Boleh faham cakap ni? Untuk bahagian simpanan tu nampak tak? Dia masuk bulan Jun je. Okey. Sekarang awak tengok bagi terendah pula. Bagi terendah tu, okey, sebab saya dah kata dah, kita akan tengok tempat ni kita isi, kita nak tengok mana, kita akan tengok belah kanan ujung tu, so masih lagi 600. Okey, pengeluaran tak ada buat, jadi jumlah sekarang jadi berapa? 1,600. Jadi 1,600 ni akan pergi ke mana? Di sini. Ke baki terendah. Okey, dan kita tengok dia dah tak cerita tentang pengeluaran, betul? Dia akan kekal sampai ujung tahun kan, jadi awak boleh buat pengeluaran dah tak ada pengeluaran dah. Dan kita dapati Julai pun semua baki dia masih sama sebab dia dah tak buat apa. Betul lah? Dia dah tak buat apa. Jadi awak boleh tulis semua ni 1,600 je sebab dia tak buat apa. Ini jumlah simpanan dia saja. Okey, tak termasuk dividen lagi. Nanti dia suruh kita kira dividen, baru kita kira dividen. Jadi inilah cara kita melengkapkan jadual ini. Okey. Okey, jumlah baki terendah kita tambah semua. So awak akan dapat ni, kalau awak tambah semua ni, tambah semua itu, awak akan dapat 13,400. Okey. Itu nak menjawab soalan A, lengkapkan jadual di ruang jawapan. Okey. Inilah jawapan untuk 13A. Untuk 13B, kira dividen yang bakal diterima Pak Mat sekiranya dividen ASB pada tahun itu adalah 7.5%. Yang ini yang saya kata tadi, kita tak kira baki sini. Okey, kita tak kira baki sini. Kita ambil baki mana? Baki terendah bulanan ni. Okey, jadi so kita tulis sini, awak boleh tengok purata baki terendah sama dengan 13,400. Kita nak kira dividen tu, kita kena bahagi dengan 12 untuk 1 tahun. Lepas tu kita darab dengan dividen dia. Berapa persen? 7.5%. Okey, awak akan dapat berapa? Tekan sekejap kalkulator. Mana kalkulator saya? 13,400 bahagi 12
kali dengan 7.5%. Bagi dengan 7.5. So dapat 83.75. Ini dividen yang dapat. Dia suruh kira dividennya. Kira dividen yang bakal diterima Pak Mat sekiranya dividen ASB pada tahun itu adalah 7.5. Maknanya dia simpan 1,000 apa? 1,000 tu je. Januari sekali, Jun sekali. Lepas tu dia ada buat keluar duit tu 400. So dia dapat RM83.75. Okay, dia akan dapat RM83.75 sebab dividen dia bagi kali masa tu 7.5%. Ini awak boleh kira untuk simpanan ASB awak sekalipun. Okey, boleh. Saya sambung lagi satu je soalan. Okay. Saya tak boleh nak buat semua kot. Sebab lagi cikgu nak buat report lagi. Nak hantar kehadiran. Sebelum pukul 6 nak kena masuk lah dalam tu. Boleh saya teruskan? Ke awak pakai keluar dah? Boleh. Saya buat satu je soalan last lah. Okey. Okey, baik. 14A. Okey. Diberi persamaan Okey, saya teruskan. Diberi persamaan linear Y sama dengan negatif 3X tambah 4 tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan Y sama dengan negatif 3X tambah 4 ke, Y lebih besar daripada negatif tambah 4 ke, ataupun Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 4. Jadi soalan ni senang saja sebenarnya. Dia kata dia bagi persamaan linear ni, dan kalau kita lukis kita boleh nampak lah titik tu sebab dia bagi tahu ni titik dia. Titik ada 3 titik. Contohlah negatif 3X selalunya graf tu macam tu lah. Okay, selalunya atas graf dia akan jadi garis tu macam tu. Dia ada 3 titik, maksudnya ada satu titik kat sini, satu titik atas dia, satu titik yang ni. Jadi dia nak tahu yang mana satu titik tu. Satu dia tanya, yang mana satu sama dengan, yang mana satu lebih, yang satu kurang. Yang lebih tu yang ni lah atas, yang kurang yang ni lah, yang sama dengan tu atas dia. Okay, so yang mana satu. Jadi cara dia, so cara dia, cara nak buat dia adalah kita test lah. Kita ambil Y sama dengan negatif 3X tambah 4. So awak ambil nilai X, Y kat sini. So Y kita 3, negatif 3. So X kita adalah negatif 2 tambah 4. Jadi kalau awak test kat sini, sini akan dapat positif 6 tambah 4. Jadi sini jadi 10. Sini jadi 3. Okey. Saya kena padam ni tanda ni. Jadi 3 ni dengan 10. Kurang ke, lebih ke, sama ke apa? Kurang ke? Kurang ke, lebih ke, sama? So dia kurang kan? Jadi oleh kerana dia kurang, jadi jawapan yang ni adalah dia akan ambil yang kurang lah. So yang ni lah. Yang ni lah. So yang nombor 1 tu dia adalah sebab kita dah test dia, maka kita boleh tulis ni lah. Maka negatif 2, 3 memuaskan Y lebih kurang daripada negatif 3X tambah 4. Okey. Yang ni sebab dia kurang. Kalau kita test lagi sekali nombor 2, contoh saya ada soalan yang lain. Bukan yang lain, ambil itulah Y negatif 3X tambah 4. Saya ambil Y tu 1, negatif 3X, X tu 1 tambah 4. So kat sini awak akan dapat negatif 4 tambah 4. Negatif 4, negatif 3. So negatif 3 tambah 4. Sini 1. Jadi 4 tolak 3 dapat 1, 1. Jadi dia sama 1 dengan 1. Maka dia memuaskan yang mana? Dia sama dengan. Maksudnya dia duduk atas line tu lah. 1, 1 ni duduk atas line garis tu. Okey, jadi kita boleh tulis itu 1. Maka
satu-satu memuaskan Y sama dengan negatif 3X tambah 4. Dan yang terakhir, nombor 3 tu. Nombor 3, negatif 1, 8. Jadi, 8 sama dengan negatif 3. Negatif 1 tambah 4. Jadinya kalau awak try kat sini, awak akan dapat 3 tambah 4 jadi 7 kan. Okay, 7. 8. So, 8 lebih besar daripada 7. Okay, 8 lebih besar daripada 7. Jadi, bila dia lebih besar, kita kena ambil yang lebih besar. Mana lebih besar? Yang ni. Yang lebih besar. Okay. Jadi, sama juga awak tulis macam tu. Awak buat negatif 18 memuaskan Y lebih besar pada negatif 3X tambah 4. Okay. B pula. Tak padam sikit. Penting. Okay, B pula. Tulis 3 sistem kertasamaan linear yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Okay, baik. Ada 3 kat sini. Yang pertama, yang ni, yang paling senang yang ni lah. Kan? So, jawapan dia terus kita boleh nampak Y. Dia kalau Y, awak tak boleh tulis Y sama dengan 4 sebab dia ada kertasamaan. Dia ada lorekan di bawah. Maknanya apa maksudnya? Lebih kecil. Kurang. Kecil. Kurang. So, dia kurang Kecil. daripada 4. Itu jawapan nombor 1. Okey, nombor 2. Kita nak ambil, katalah kita ambil yang ni pula. Kita ambil yang ni pula. Yang ni saya pernah bagi tahu awak ni. Kalau dia bergaris tepat ni sebenarnya maksud dia apa? Y sama dengan X. X Ya, Y sama dengan X. Tapi kita tak boleh awak tulis Y sama dengan X. Sebab ada lorekan di atas ni kan. Y Jadi dia lebih besar ke lebih kecil? lebih besar. Jadi Lebih Y besar. lebih besar daripada X yang ni. Okey. Sebab dia garis putus-putus kita tanda macam tu lah. Okey. Dan nombor 3. Yang ni kita tak boleh tulis sembarangan lah. Yang ni kita kena buat lah persamaan tu. Kita kena tahu. Bila ada satu garis mesti ada persamaan. Persamaan dia Y sama dengan MX tambah C, betul tak? Dan kita tahu dia potong dekat kosong. Maknanya C tak ada. C kosong. Jadi Y sama dengan MX saja. Jadi Y sama dengan kecerunan ni. Macam mana nak buat? Okey, satu titik kita ambil satu kat sini. Kosong. Satu titik kita ambil yang ni senang. Okey. Iaitu negatif 2, 4. Katalah saya ambil yang saya kira kecerunan. Y2 tolak Y1. Ingat tak rumus kecerunan? X2 tolak X1. Jadi Y2 tolak Y1. Katalah saya itu 4 kan. Jadi 4 tolak kosong. Negatif 2 tolak kosong. So jawapan dia negatif 2. Okey. Ini kecerunan. Jadi M ini akan masuk dekat M sini. Jadi negatif 2X. Jadi jawapan kita adalah Y bukan sama dengan negatif 2X. Apa dia? Kan kita kena tengok pula dia lorek kat mana. Dia lorek ke atas ke bawah? Atas. So dia lorek atas. Jadi kita kena tulis Lebih tanda besar. Lebih besar. lebih besar. Ada tak tanda sama dengan? Ada. Ada. Sebab ada sebab dia tak putus-putus. Okey, dia garis straight dia macam ni. Kalau dia ada putus-putus tu, dia baru tanda macam ni. Okey. Itu dah jawapan B kita. Selesai lah kot. Habis lah. Okey. Saya ingat takat tu dululah. 15, 16, 17 ni. Mungkin saya akan hantar secara jawapan dia lah. Hantar kat awak. Tulis tangan hantar kat awak. Boleh Sebab masa dah sangat suntuk lah. Dah asal pun dah lepas dah. Boleh? Okey. Boleh saya tambah. Sebelum kita tamatkan kelas, saya ulang balik. Saya harap kelas-kelas yang hadir ni tolong isi kehadiran di grup WhatsApp masing-masing, kelas masing-masing. Tolong update kehadiran awak.
Awak tulis je nombor line tu, nombor 1 siapa adik, nombor 2 adik, nombor 3 nombor adik. Part saintis buat, part entrepreneur buat, part designer tolong buat, dan juga kelas-kelas lain. Update part accountant, part engineers, lagi part traders, part artis. Okey, tolong update kehadiran awak segera. Cikgu-cikgu semua nak masuk kehadiran dah sekarang. Lepas habis kelas ni habis tu, cikgu nak masuk dalam laporan ke sekolah dan juga laporan ke apa tu, ke JPN ke PPD, macam itulah kena isi kan. Jadi sebelum saya tamat kelas, boleh tak saya nak tengok gambar? Ataupun awak buka kamera sekali sementara untuk tangkap gambar je. Boleh ke tak boleh ni? Tidak. Tidak. Kalau tak ada, saya tangkap gambar je lah. Apa yang ada kat depan saya ni. Tak nak buka kamera ke? Bukalah kamera. Tu cikgu-cikgu dah buka dah kamera. Pelajar-pelajar lain buka kamera. Sporting sekali je. Saya nak tengok gambar kehadiran je. Untuk Bukti kehadiran tu hantar kat bukan sekolah. Bukti kehadiran tu. Gambar cikgu semua ada. Ya. Ada siapa ada laptop yang boleh nampak ramai lagi bubuh? Saya punya laptop tak nampak ramai, nampak 10 orang je. Siapa ada laptop yang boleh nampak ramai tu, tolong dekat gambar hantar kat saya lagi. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum sikit. 1, 2, 3. Okey dah kot. Okey, yang mana ada gambar banyak tu boleh hantar kat cikgu lagi. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Saya minta maaf kalau ada kekurangan sepanjang saya ajar ni. Terima kasih cikgu. Okey, dan kalau ada soalan awak boleh tanya cikgu masing-masing lah. Okey. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih go. Terima kasih Cikgu Fazli. Okey.